Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, mari kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana hingga setakat ini kita telah dapat melalui proses latihan-latihan di bulan Ramadan sehingga ke hari ini. Sudah berapa hari dah? 14 hari. 13 ke 14? 14 hari dah. Malam ni malam yang ke-15 insya-Allah. Ya. Sudah banyak benar pahala kita dapat. Semayang aja sekali sujud 1,700 pahalanya. Tadi tarawih berapa rakaat? 8 rakaat. Ya, 8 rakaat berapa kali sujud? 16 kali sujud. Kiralah 1,700 kali dengan 16 pahalanya. Punyalah banyak. Witir dah 3 rakaat. 3 rakaat berapa kali sujud? 6 kali sujud. Dah 16 campur 6 berapa? Ya. 16 campur 6 berapa? 22. Tahu ke dia main 22 ni? Orang Perak kalau tak reti keluar dari Perak lah. Ya. Sikit ke punya banyak pahala tu. Itu baru pahala semayang. Ya. Pahala puasa lagi. Pahala mengaji lagi. Tuan-tuan dan perempuan datang malam ni kerana tujuan nak mengaji, nak menuntut ilmu. Selangkah tuan-tuan dan perempuan datang, Tuhan bagi pahala setahun ibadah. Ya. Agak-agak berapa langkah daripada surau ni ke rumah tuan-tuan dan perempuan? Balik sekarang, tinggal motor, bilang langkah tu. Ya. Barulah tahu berapa langkah. Selangkah setahun, selangkah setahun, selangkah setahun. Punyalah banyak pahala. Maka kita pun balik-balik menung. Aku kalau mati esok syurga mana lah agaknya ya. Udah banyak benar pahala. Tadi tu imam dah baca. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Sekiranya berat timbangan kebajikan, barang siapa yang berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Jadi dah banyak benar pahala, dah berat benar ditimbang esok. Ya. Kita pun mengelamunlah. Ya. Dia duduk atas kerusi yang ngangguk tu, tahu ngangguk? Ada tak kerusi ngangguk di rumah? Tak ada, belilah. Ya. Ngenjuk je kerusi ngangguk tu, itu panggil rocking chair. Ya. He sits on the rocking chair and then contemplates. Aku kalau mati esok syurga mana agaknya ya? Syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke, Darussalam ke. Ya. Orang kopi itu orang perasan. Faham ke berarti perasan? Ya Allah, dia tak erti perasan. Cakap senangnya SS. Apa SS? Syok sendiri. Ya. Kita jangan jadi orang-orang yang syok sendiri. Walaupun dah banyak benar ibadah yang kita buat, jangan kita jadi orang yang syok sendiri. Ya. Kenapa? Kerana ramai manusia-manusia dalam dunia ni yang tertipu atau yang terpedaya. Ini yang Allah warning kita dalam Quran. Allah dah bagi warning siap-siap. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur, kata Allah ya. Jangan kamu tertipu daya dengan kehidupan di dalam dunia ini, dan jangan kamu tertipu dengan bisikan-bisikan yang melarangkan kita, melalaikan kita daripada mengingati Allah. Jadi kita kena
Ambil perhatian amaran-amaran dari Allah ini. Kerana dalam dunia ni ada orang-orang yang terpedaya. Dalam bahasa Arab dipanggil ghurur. Orang yang dipanggil ghurur, artinya terpedaya. Imam Ghazali dalam kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin, ada ke pernah dengar nama kitab ni? Ihya Ulumuddin namanya. Itu karangan Imam Ghazali. Ada ke kitab itu? Kalau tak ada, carilah. Mana nak cari? Di pun sikit banyak ke kedai-kedai kitab. Carilah nama kitabnya apa? Ihya Ulumuddin. Carilah banyak. Kalau tak ada di pun, cari di mana? Cari di kampung. Ada satu kedai namanya Al-Ista Enterprise. Ada jual kitab itu. Ini iklan apa macam tu. Kata Imam Ghazali, manusia-manusia ni ada ramai yang tertipu, yang terpedaya. Dia sangka dia buat baik, dia sangka dia dapat pahala, dia sangka dia dapat masuk syurga, tapi rupanya dia mengundang kemurkaan Allah. Dia sangka dia buat baik, dia sangka dia masuk syurga, rupanya akhirnya dia masuk neraka. Itu namanya terpedaya. Orang terpedaya ni, tuan-tuan dan puan-puan, ialah orang yang buat baik. Kalau orang yang jahat, dia tak ada terpedaya. Pencuri itu tak ada terpedaya. Dia tahu mencuri itu salah, dia tahu dia akan dihukum nanti, tak ada terpedaya. Dia sedar di akhirat nanti dia akan disiksa oleh Allah kerana dia melakukan maksiat dalam dunia ni. Orang berzina tu tak ada terpedaya, kerana dia tahu yang dibuatnya itu berdosa. Bila berdosa tak diampunkan Allah, ke mana perginya? Ke mana perginya? Masuk neraka. Tahu ke neraka? Tahu. Jadi orang tu tak ada terpedaya, tak ada tertipu. Yang tertipu ni orang semayang, orang nutup aurat, orang pergi haji, orang pergi umrah. Ini golongan-golongan yang tertipu, kata Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali dalam kitabnya menggariskan ada 4 golongan orang-orang yang tertipu. Yang pertama, ulama, alim. Yang kedua, abid atau abidin, orang yang ahli ibadah. Yang ketiga, ahli-ahli tasawuf. Dan yang keempat, dermawan yang pemurah. Ini semua sifat baik belakang ni. Siapa tak nak jadi ulama, angkat tangan. Ada orang tak nak jadi ulama? Sebab itu kita hantar anak kita sekolah, supaya mereka pandai membaca Quran, pandai ngajar, pandai berceramah, pandai buat tafsir dan sebagainya. Itu ulama. Semua orang nak jadi ulama. Tapi ulama yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali itu orang yang alim tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Alim tapi tidak beramal. Alim tapi tak takutkan Allah Ta'ala. Bermakna alim dia tu tak layak dia dipanggil ulama, walaupun dia alim. Ini yang kata Imam Ghazali, orang yang tertipu. Dia alim tapi semayang seorang-seorang di rumah. Orang lelaki boleh ke semayang seorang di rumah, tuan-tuan? Perempuan saya tak tanya, perempuan nak apa tak wajib. Orang lelaki boleh ke semayang seorang-seorang di rumah? Tak ada jawab dah ni. Boleh ke tak boleh? Orang lelaki mesti semayang di mana? Di mana ada didirikan jamaah. Agaknya lah tuan-tuan, malam ni 100% ke orang lelaki ada dalam surau ni? Mayang Isya tadi 100% ke? Berapa peratus ada agaknya? Yang lain tu semua sesat belaka. Lantak nak marah-marah lah. Menyolang-menyolang lah mati. Peduli saya dah. Tahun depan jangan panggil lagi. Yang semayang seorang-seorang di rumah tu sesat, kata Nabi. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hazal mutahallifu fi baitih la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum
la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja tidak ada uzur syar'i, semayang di rumah kamu seperti mana beberapa orang hari ini tak datang hari ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Bermakna dia dah meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak pernah semayang seorang-seorang di rumah. Sampai nak wafat baginda tu masih lagi berpapah pergi ke masjid. Udah nak padam tu berpapah juga pergi ke masjid. Kita ada demam sikit udah tak datang, bisul sikit udah tak datang, sibuk sikit udah tak datang. Bermakna kita tidak mengikut sunnah Nabi. Ya, pada yang alim, ustaz, lulus Mesir, lulus Jordan, lulus Yaman, profesor pula setengah tu, tapi semayang seorang-seorang di rumah. Ini yang dikatakan apa? Terpedaya. Tidak mengamalkan ilmu yang ada pada dadanya. Ya, orang ini orang terpedaya. Apa kata Ibn Ruslan? Fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'azzabum min qabli abidil wasan. Orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, dia dulu diazab sebelum diazab si penyembah berhala. Penyembah berhala tu memang kena azab, tuan-tuan. Ya ke tak? Orang nyembah patung tu diazab ke tak? Dia diazab. Orang nyembah gambar tu diazab ke tak? Kalau mati dalam keadaan kau itu, diazab esok. Tapi sebelum dia diazab, nanti dulu kata malaikat, aku nak bantai ulama tu dulu katanya. Kamu tunggu kejap katanya. Tunggu kejap, aku nak bantai ulama tu dulu katanya. Ulama dulu kena bantai tau. Kalau dia alim tadi tapi tidak beramalkan dengan ilmunya. Nanti di akhirat Tuhan tanya, lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah. Mengapa kamu bercakap tapi kamu tak berbuat? Kadang-kadang dia ngajar tu tiap malam ngajar sana kemari. Macam saya lah ngajar sana kemari, tapi saya tak buat. Macam esok ditanya Tuhan, mengapa kamu pandai bercakap aja tapi kamu tak berbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan Allah Ta'ala, bencinya besar benar, marah benar Tuhan tu bagi mereka-mereka yang pandai bercakap tapi tak pandai berbuat. Pandai bercakap je, kalau bercakap punyalah hebat ya. Dengan perkataan-perkataan yang bombastik aja, tahu bombastik. Dengan menggunakan perkataan-perkataan yang orang yang bercakap tu pun tak tahu apa erti. Itu nama perkataan bombastik. Menggunakan perkataan fenomena, manifestasi, lagi apa? Proklamasi, lagi apa? Lagi apa namanya? Yang bertukar tu apa? Sampai keluarnya ya. Transformasi, begitu benar ya. Tapi dia pun tak tahu apa maksudnya. Ini dia. Ditanya Tuhan esok, banyak ayat lain, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Mengapa kamu pandai ngajak orang, kamu nyuruh orang tapi kamu lupa diri kamu sendiri? Ya. Nyuruh orang kamu hebat. Ya. Kalau dia dapat naik atas mimbar baca khutbah Jumaat lah, ittaqullah, kata, bertakwalah kamu kepada Allah. Lepas tu ngambil nombor ekor. 2558, tahu mana 2558? Ada luar tu. Jangan pula ngambil lepas ni ya. Masin mulut ustaznya berterai katanya aku. Ini golongan pertama yang tertipu, yang terpedaya. Orang ada ilmu tapi tak nak amalkan, seperti orang ada alat tapi tak nak pakai. Ada alat tapi tak nak gunakan alat. Itu orang ada ilmu tapi tak amal. Ada yang mentokar ngegih jalan kaki dari sini ke Ipoh. Mentokar ada. Tanya ke mana weh nak ke Ipoh. Tengah apa jalan kaki saja. Mentokar begini nak bosok kat hidup kena. Ada di rumah tak ada minyak kok, kena tak ada duit beli minyak, kata dia mengeluarkan duit besar-besar beribu duitnya. Ini tak ada duit kata. Ngapa tak bawa mentokar tu saja kata. Orang gila ke orang betul tu?
Ini dia. Serupa damai juga. Mesin basuh ada di rumah, mung kerjanya nyentai je, kerap, nyentai ya. Lepas tu ngempuk lempang, ngempuk atas lantai. Lepas tu nak bilas cari tiang, lempang. Padahal mesin basuh ada tak? Ngapa tak pakai mesin basuh? Apa jawabnya? Saja aja. Ini dia golongan pertama yang kata Imam Ghazali tertipu. Okey. Jadi tuan-tuan yang ada ilmu, ustaz-ustaz yang ada di sini, ustazah-ustazah yang ada di sini, jangan monyok aja di rumah, ya. Kena sebarkan ilmu itu, kerana ilmu itu untuk disebarkan. Kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Ya. Bukan nanti 7 lori baru nak sampai dah. Satu ayat tahu sampai ke lah. Tahu bab sembahyang, cerita bab sembahyang. Tahu bab isteri yang taat, cerita bab isteri yang taat. Begitu ya. Itu golongan pertama. Ada 4 golongan tuan-tuan dan puan-puan. Tak tahu dan bedanya. Ini dah berapa minit dah? Sudah 6 minit. Golongan kedua yang tertipu kata Imam Ghazali ialah ahli-ahli ibadah. Semayang cukup rajin, baca Quran cukup rajin, ya. Ibadah lah. Puasa cukup rajin, zakat pun tak pernah miss, ada aja. Rupanya dia buat dengan keadaan jahil. Semayang rajin tapi jahil. Orang semayang dia semayang, orang tahu dia tak tahu. Ya, ada orang jahil semayang banyak, bukan saja ada, banyak ya. Kadang-kadang kita tengok takbiratul ihramnya pun dah batal semayang ni. Ya? Tengok ni tuan-tuan, perempuan. Takbiratul ihram apa ni batal ke tak? Allah. Batal ke tak? Ngapa batal? Gerak 3 gerak berturut-turut. Yang tak batal pun ada tapi tak betul juga. Salli fardal isya'i 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu tak ada batal ya? Allahu akbar. Tapi betul ke tak? Ini apa gelarnya ni? Apa gelarnya? Tabik tuan. Ya bukan Allahu akbar. Kadang-kadang sebutannya pula Allahu akbar, kata pun benar. Betul ke salah? Batal ke tak? Ada Allahu akbar, aik begini. Alif kaf di atas akal, kaf di atas aik. Allahu akbar, betul ke salah? Kali lagi. Allahu akbar, betul ke salah? Salah. Ya. Tak sah semayangnya kalau dia takbiratul ihram bunyi itulah. Tapi kalau takbir intiqalat tu tak apa. Pasal dia hukumnya bukan wajib, bukannya rukun ya. Yang rukun takbiratul ihram. Jadi ya ramai yang kopi itu pasal dia rajin semayang, tiap waktu ada. Ya. Tiap waktu mesti ada. Tapi semayangnya tak sah. Kerana apa? Kerana jahil. Ramai ni. Kadang-kadang baca Quran pun jahil, baca Fatihah pun jahil. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Allah diamlah ke ni. Betul ke salah? Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke salah? Salah. Ya ke salah ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul ke salah? Ar-Rahmanir-Rahim. Betul ke salah? Maliki Yaumiddin. Betul ke salah? Betul ke salah? Orang sana jawab Maliki Yaumiddin. Betul ke salah? Berani dia menyalah untuk guru ya. Ini Tok Guru ni tahu. Lantaknya lah Tok Guru ke, mufti ke, ustaz ke, qadhi ke, kalau salah itu tetap salah. Itu dia. Berapa ramai apa tu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Betul ke an'amta alaihim? Ada yang ta'alaihim pun ada. Ghairil bukan ghairil maghdu, rel kereta api. Itu banyak kesalahan-kesalahan dalam bacaan. Ya, dalam tahiyat pun at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu yang betulnya. Yang salahnya ada assalamu alayka ayyuhan nabi. Betul ke tu? Ka tu panjang ke pendek? Pendek aja. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ka ay bukan ka ayyuhan nabi, salah.
Assalamu alayka jangan ka ayyuhan nabi, tak betul. Ramai yang ka aja ya. Jadi rukun tu tuan-tuan, tayat akhir tu salah satu daripada rukun membaca tayat akhir. Kalau tak betul baca macam mana? Tak betul lah rukunnya, tak betul rukun, tak betul apa? Tak betul semayangnya. Bila tak betul semayang, macam orang tak semayang. Esok minta pahala dari Tuhan, apa nak dibagi dia Tuhan? Ya? Mana pahala ayat semayang tu mana kata? Apa kata malaikat? Mana ada kamu baca Fatihah tak betul kata. Apa nak jawab? Ya? Ini orang yang tertipu yang nombor 2 kata Imam Al-Ghazali. Jangan menyolang mata tengok saya, bukan saya ngabur ni ya, Imam Ghazali. Ya? Ini ahli ibadah yang jahil-jahil ramai ni. Mana saya tahu ramai? Kerana Nabi khabar itu. Yakunu fi akhiriz zaman ubadun juhalun wa ulama fusaq. Akan berlaku di akhir zaman nanti ahli-ahli ibadah yang jahil-jahil dan ulama-ulama yang jahat-jahat. Ulama dia mengeluarkan ilmu tu bukan kerana Allah, kerana lain-lain daripada kerana Allah. Macam malam ni ustaz ngajar sini ya. Ya. Lepas ngajar orang dia pergi masuk mentaka, keluar balik, masuk balik, keluar balik, buka bonet, tutup bonet, tengok kaya keliling. Kenapa? Kerana benda hari belum datang lagi. Kenapa dia belum datang? Belum bagi envelope. Itu yang keluar masuk keliling surat. Orang dah balik belakang. Ustaz tu nunggu aje. Ustaz Ibrahim tu dari kampung tau. Tak kenal Ustaz Ibrahim dari kampung? Ya Allah tak kenal dia meh. Dia tak kenal tu diam je. Yang mana Ustaz Ibrahim dari kampung? Yang mana? Cik tunjuk mana ke dia? Ya. Itu dia. Pasal apa? Envelope belum bagi lagi. Jadi dia datang bukan kerana Allah, kerana apa? Kerana envelope. Itu ulama ufusaq tu ya. Jadi cuba test sekali. Kalau datang ustaz tu saya bagi. Terima kasih. Tu saya bagi, your kasih tu. Ya. Lepas ni kan apa bagi? Apa agak bulan depan panggil datang tak lagi ustaz tu. Ya. Cuma kalau bagi nyerongin dah dia. Ya. Itu ulama fusaq. Yang ketiga golongan yang tertipu kata Imam Ghazali ialah golongan ahli-ahli tasawuf. Ya, ahli-ahli tasawuf yang mementingkan hati. Yang kau buat tu kulit aja, kita ndak isi. Ada tak orang cakap begitu? Tak nak dengar ke mana orang cakap begitu? Dia tasawuf bagi dia tu pakai jubah, pakai sorban, pakai tutup muka ni. Dia rasa orang lain tu Islamnya tak berapa-apa. Tak sempurna. Dia aja yang sempurna. Memang perbuatan tu perbuatan baik ya. Saya tak kata perbuatan itu perbuatan tak betul. Betul tu. Memang Islam suruh kita pakai sorban, suruh kita pakai jubah. Ya, suruh tutup muka, suruh apa, jaga kecantikan tu biar suami dia aja yang menikmatinya. Jangan dia pongih aja ke sana kemari. Jangan nyemur kain ketang dada aja. Tahu ke ketang dada? Nak nanya orang sana ni. Tahu ketang dada tak? Tahu, ya Allah, tahu. Patutnya tak tahulah. Ya. Memang dia suruh menutup aurat ya. Tapi dia menutup aurat tu bukan kerana Allah ya. Kerana dia rasa dia lebih baik dari orang lain. Kalau dia pakai tu pakai yang lusuh-lusuh, pakai jubah itu tunduk aja, ngangguk-ngangguk kepala tu. Orang sangka dia tu wirid dia, orang sangka dia tu apa nama zikir. Padahal tak apa-apa dalam hati tu ya. That's the way I like it. Mana tahu kan? Orang ingat dia zikir subhanallah, 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 subhanallah. Kadang-kadang dia nyanyi, kita mana tahu ya? Ya, kalau tidak ada yang punya, mari kita jalan bersama. Dia ngangguk je, orang ingat dia wirid. Rupanya bukan. Ini ahli-ahli tasawuf yang tertipu, terpedaya. Hari ini ramai ada ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat tu berpunca dari hari-hari daripada ilmu tasawuf tu ya. Daripada orang yang mempelajari tasawuf tetapi bukan tasawuf yang sebenarnya.
Ya, mereka nak shortcut, nak masuk syurga cara shortcut. Yang komen semayang tu kulit aja katanya ya. Kita ndak isi katanya ya. Komen semayang tu kita semayang tu hati pun nak semayang katanya. Ada tak dengar cakap apa tu? Komen tu tunduk bangkit tu apa pun tak ada. Kulit aja, bukan ada isi pun katanya. Aku ni isi katanya. Hati mau baik katanya. Ya, itu yang timbul ajaran-ajaran sesat tu. Timbul Rasul Melayu, ada ke dah? Ada tak mengaku jadi Rasul Melayu? Ada. Ada tak orang mengaku jadi Tuhan langit? Ada ke tak ada? Ada tak orang mengaku jadi Tuhan Harun? Ada. Inilah dia ahli-ahli tasawuf yang terpedaya. Dia rasa dia dalam kebenaran, tapi rupanya dia dalam kebatilan. Dia rasa dia benar, tapi yang sebenarnya dia tak benar. Ini yang Allah warning awal-awal dia. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu tertipu dengan kehidupan di dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, memang dunia ni dia makin lama makin cantik. Makin lama makin indah. Makin lama makin sophisticated. Makin lama makin canggih. Ya ke tak? Cuba bayangkan kereta zaman dulu dengan kereta sekarang, yang mana lebih canggih? Sekarang ni cuba canggih lah. Kereta dulu mana rupanya? Kopi kotak aja. Ingat kereta dulu Morris Minor mana rupanya? Ya. Kopi kotak aja dulu. Lagi apa? Hillman Imp, Hillman Imp dulu ya. Motosikal dulu mana rupanya? Motosikal dulu punya beratnya. Dia tak pernah tengok motosikal dulu. Cuba bagi satu brand motosikal dulu. Norton. Norton tu punya berat. Nyetatnya kaki kiri pula tu. Sikit ke punya berat tu. Ya. Gini hari je tengok motor. Budak dah jam 4 boleh bawa. Ya dah. Dunia ni dia makin lama makin canggih, makin lama makin cantik, makin lama makin apa? Makin fascinating kata orang tadi. Makin besar, makin bagus, makin baik. Jadi banyak orang tertipu dengan dunia ni. Ya. Tambah kalau ada imbuhan-imbuhan dunia yang kita cukup apa ya? Yang tertipu dengannya. Kadang-kadang imbuhan tu harta, kadang-kadang imbuhan tu duit, kadang-kadang imbuhannya tu pangkat. Itu yang ramai orang tertipu tu. Lebih-lebih lagi kalau imbuhannya wanita, lagi tertipu ya. Kalau wanita tu imbuhan, ya Allah, tak tahu nak ngaburnya. Bukan senang nak nolaknya ya. Sekarang ni boleh lah aku tak siar, sebab tak ada siapa yang siar pun. Itu yang boleh tolak. Tapi kalau datang melengguk aja. Lepas tu dari jauh dia dah senyum, melerik senyumnya. Udah dekat-dekat, Abang Ibrahim. Dah macam. Pelantin serban ni tahu. Itu kalau wanita ya. Itu yang ramai orang tertipu hari ni ya. Golongan ahli tasawuf tu tertipu. Yang keempat, orang yang tertipu itu ialah dermawan yang ahli hartawan yang dermawan. Ya, dia banyak kata dermawan pula tu. Bila minta bagi. Rupanya dia ada syarat. Kalau datang TV3 baru dia nak bagi. Dia pun bagi cek besar ini cek itu. Besar papan ini, papan putih ini ceknya. Ada tak orang bagi cek besar itu? Ada. Dia panggil apa cek tu? Siapa tahu? Kuis perdana malam ni. Cek yang besar itu tu. Apa dia panggil? Mock cek, bukan blok, mock cek. Cek main-main, cek tipu. Ya. Dia bagi supaya apa? Besok masuk sorak khabar nan yang siang pau masuk. Ya, masuk Tamil Nesan. Masuk mana lagi? Ya. Masuk apa? Utusan Melayu. Ya tu. Ya. Masuk sorak khabar. Baru dia nak derma. Kalau dia tak punya lah kedekutnya, tangkai jerin, kedekut lagi, tai hidung masin lagi, bakil lagi, ada lagi tu, apa lagi? Bakil, tai hidung masin, tangkai jerin, lagi apa tadi tu? Genggam ayo, tak diri. Lagi apa? Cike. Kena sebut betul-betul, cike.
Jangan cika tak betul. Cika tak betul. Nak cike, imalah tu nak betul. Tahu imalah? Orang baca Quran ada cara imalah. Wadduha wal laili idza saja, itu namanya imalah ya. Ya. Dia nak betul, dia punya pronunciation must be pronounced correctly. Cike. Ya. Ini orang Perak kata tahu cike. Get out of Perak lah ya. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi maknanya dia menderma hanya untuk mendapat nama, untuk dipuji. Begitu jugalah ahli-ahli ibadah. Kadang-kadang dia beribadat untuk dipuji orang. Kalau datang ke surau ni bukan main hebat dia, berjubah, bersobat, apa. Dia semayang pun lama, penuh semayangnya. Ayat pun punyalah panjang bacanya. Ya. Sujudnya yang amat lama. Orang tunggu, apa kena? Dah mati ke? Ingat mati rupanya dia sujud dalam semayang. Ini di antara kata Imam Ghazali, orang-orang yang tertipu. Tertipu. Dia sangka dia ahli syurga, tapi rupanya dia ahli neraka. Jadi 4 golongan kata Imam Ghazali. Jangan kita jadi dalam mana-mana dalam 4 golongan tu, jangan kita masuk dalam 4 golongan dia. Yang pertama tadi apa? Ulama yang tidak beramal dengan ilmunya, ataupun dia menunjuk-nunjukkan ilmunya, ataupun dia menunjuk-nunjukkan kepandaian dia, atau menghina orang lain. Dia mana tahu maaf dia apa lulusnya katanya. Dia bukan ustaz pun katanya. Tahu ke? Ada orang yang ngajar dia bukan ustaz pun katanya. Dia cikgu aja katanya. Tahu ke? Tak tahu orangnya. Tak tahu idaklah mana buatnya. Tahu. Tu imam tahu. Ya. Dia bukan ustaz pun katanya. Ini yang tertipu tu ya. Mana dia belajar katanya. Apa kelulusannya? Dia lulus Mesir ke, lulus Jordan ke, lulus Yaman ke? Dia lulus kampung gajah aja kabur. Itu yang pertama. Yang kedua siapa tadi? Yang tertipu tadi? Udah lupa, penat ngaburnya. Nombor 2 siapa? Ahli ibadah yang jahil-jahil. Tuan-tuan dan perempuan yang itu lain kali lah, bukan kejap ni, nak ngabur aja dulu. Orang semayang ni dia ada 5 peringkat semayang. 5 peringkat semayang. Bukan semua orang semayang dapat pahala tau. Ada 5 peringkat semayang. Yang pertama, peringkat orang yang jahil. Yang kedua, semayang yang lalai. Yang ketiga, semayang orang yang tarik tali, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Yang keempat, ini yang baru dapat pahala, baru yang diterima Tuhan, iaitu sembahyang yang khusyuk. Sembahyang yang khusyuk. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman yang mereka itu khusyuk dalam sembahyang. Itu yang keempat saja. Yang kelima, sembahyang nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Itu tentu terimalah ya. Itu 5 peringkat sembahyang. Tapi kalau nak tajuk itu next time lah, not now. Sekarang ni saja apa nama? Bagi trailernya aja dulu. Tahu trailer? Promo aja dulu. Okey, sekian dulu ya. Udah setengah jam. Oh, dah lebih weh. Sekian dulu untuk malam ini. Tadi apa? Ahli ibadah yang jahil. Yang nombor 3 siapa tadi? Ahli tasawuf yang jahil. Yang nombor 4, hartawan yang dermawan. Jangan kita masuk dalam mana-mana 1-4 golongan tadi. Maka rugilah kita. Nama terpedaya tu rugi. Orang yang betul-betul dia jahat, dia tak ada rugi. Kenapa? Dia nempah na'ah. Dia dah tahu dia akan masuk neraka, dia buat juga. Itu tak ada rugi. Bukanlah terpedaya namanya. Dia memang kena hukum pun, kena seksa pun. Tapi dia bukan terpedaya kerana dia tahu apa akibat yang akan diterimanya. Yang terpedaya ni apa? Dia rasa dia ahli syurga, rupa-rupanya dia masuk neraka. Itu yang terpedaya tu. Baik, udahlah tu. Sekian dulu. Ampun maaf ya, mana salah silap. Kalau ada yang terpukul, ada orang terpukul tak? Terhiris ada? Terbeliung ada? Terkapak ada? Tersmash ada? Ada orang tersmash tak? Ada. Saya cadang tak ada nak nyemeh cadangnya. Cadang-cadangnya nak drop shot aja. Atau bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.